Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayy wa atubu ilayhi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir innaka ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla اللهم ربي يا كريم اللهم ربي يا كريم اللهم ربي يا كريم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم بسم الله الذي لا يضر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan disampaikan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Sadaqallahul Azim. Surah Az-Zariyat ayat 55. Az-Zariyat ayat 55. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati dan dikasihi Al-Fadhil pengurusi surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, dan seluruh tuan kuasa pengurusan surau An-Nur Fasa 3A, dan yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam Surau An-Nur Fasa 3A, dan yang dikasihi, yang dihormati, yang diraikan seluruh yang bersama pada pagi ini di kalangan para jemaah Surau An-Nur Fasa 3A dan rekan-rekan taulan di luar sana yang bersama di
kesempatan FB Live pada pagi ini, pada yang jauh, yang dekat, di utara, selatan air, Sabah Sarawak dan seluruhnya. Pertama-tama Alhamdulillah, kesempatan pagi 16 Sya'ban 14 Hijriah ini, Alhamdulillah kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan di saat penuh barakah ini, setelah kita melalui nisfu Sya'ban semalamnya, bahkan malam sebelumnya, mudah-mudahan kita benar-benar beroleh kesejahteraan, keselamatan, keamanan, ketakwaan, keredaan Allah dan pengampunan yang seluruhnya, yang menyeluruh daripada hasil usaha kita lakukan dengan zikirnya, istighfarnya dan amal-amal sunat yang lain kita kerjakan, sama ada secara peribadi ataupun berjamaah. Itu harapan kita. Kan sungguhnya kita harap dan kita amat bercita-cita dalam hidup ini betapa Allah Subhanahu wa taala tidak menolak amalan kita. Bahkan Allah menerima dan kabulkan amal-amal kita secara tuntas, keseluruhan, dari sudut amal sunat kita, amal wajib yang kita lakukan, tanpa satu pun ditolak oleh Allah Rabbul Jalil. Itu harapan kita. Bagaimana kita pun dalam keadaan membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tajiban wa amalan mutaqabbalah. Satu bacaan doa yang telah datang diriwayatkan Nabi SAW bagi satu pesanan buat umat ini untuk dibacakan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, mohon aku kepadamu direzekikan ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tajiban, direzekikan harta, nikmat rezeki yang baik-baik, dan yang ketiga wa amalan mutaqabbalan, direzekikan amal yang dilakukan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara yang saya fikir tidak boleh tidak mesti kita lafazkan, kita ucapkan, kita doakan, tak kecuali dalam bahasa Arabnya. Teruslah boleh kita bahasa Melayu pun, kita minta terjemahan saja. Dan aula kita bahasa Arab lah, sebab itu sunnah Nabi pada kata-kata Arabnya yang Nabi sabda kepada kita. Kita minta tiga perkara tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, rezekikan aku ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang hidup, menghidupkan hati, bukan ilmu yang merosakkan hati dan jiwa, tidak. Tapi ilmu yang membina kekuatan iman kita, membetulkan balik kepincangan kita, membawa kita ke lorong hidup yang benar, yang tidak menyeleweng, bawa kita kepada jalan hidup yang sejahtera, yang menjadikan kita bertakwa pada Allah. Itu ilmu yang kita mohon pada Allah Azza wa Jalla. Termasuk ilmu dunia pun, apalagi ilmu akhirat. Yang keduanya, dalam cebisan doa tadi, bahagian doa tadi, kita sebut kepada Allah, kita minta apa? Wa rizqan tajiban, dan rezeki yang baik-baik. Secara mudahnya rezeki yang halal. Halal di sudut kontennya, cara pencariannya, pendapatannya, walaupun sudut gelas, sudut air, sesuatu minuman, makanan, halal, ya, yang baik, yang bervitamin, yang berprotein, satu hal, tapi halalan tajibatu yang utama sekali. Kita minta pada Allah rezeki yang halal, bukan haram. Supaya yang halal itu masuk dalam hati jantung kita, akan jadikan hati jantung kita lebih, orang kata apa, tenang, tidak berserabut, tidak dalam keadaan mengecewakan kita, merosakkan kita punya kehidupan hati, jiwa dan perasaan. Tidak sama sekali. Kita minta Allah rezekikan kita rezeki yang baik, tajiban, halalan tajiban, halal dan baik. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalah. Kita minta Allah rezekikan pada kita amalan yang terima. Itu sudah sebutkan tadi. Itu amalan kita, amalan yang tidak mardud, tapi makbul. Yang diterima, bukan tertolak. Yang dikabulkan,
bukan mardud. Jadi ini harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kerana setiap saat bila Allah terima amalan kita tanpa apa-apa halangan dan kekangan, itu satu petanda yang kita dalam keadaan benar-benar sejahtera, benar-benar dalam kebaikan, dalam keredaannya. Itu harapan kita. Maka dalam kerangka itulah kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam kita merintih, kita berusaha untuk sempurnakan apa kita rintih. Dalam konteks amal kita ni, kita merintih tak cukup. Kita kena usaha untuk menyempurnakan. Kita minta satu hal, tapi kena usaha ke arah menyempurnakan amal kita dengan ikhlasnya, kesungguhan, dengan istiqamah. Dan itu di antara titik utama dalam kita beramal. Hanya kita minta Allah terima tak cukup, tapi kita usahakan dengan berterusan, dengan istiqamah, dengan ikhlas dalam kita beramal. Jadi sistematik yang kita beramal ni kerana difakturkan oleh fakta tadilah. Ikhlasnya ada, kita beramal dengan kesungguhan, tidak main-main, dan kita istiqamah dalam kita beramal. Jadi faktor-faktor yang menjadikan amal kita Allah terima. Tapi kalau kita beramal, istiqamah tidak ada, jarang-jarang kita buat, kemudian ikhlas tidak ada, penuh dengan perasaan untuk dipuja, disanjung, dipuji oleh orang lain, dan kesungguhan pun tidak seberapa, sekadarnya, kalau nak buat, tak nak, contohnya. Jadi apa nilai amal kita pada masa itu? Susah nak terima. Itulah kekuatan amal, kerana tidak ketiga adalah kerana faktor kesungguhan, istiqamah, dan kita ikhlas dalam kita beramal. Jadi apa yang saya nak kaitkan dalam doa tadi ialah yang ketiga itu, kita minta Allah kabulkan, bukan mardud. Bila Allah kabulkan, mana tanda aras kepada kita, kita nak supaya hidup ini dalam rel perjalanan yang betul, dalam laluan yang betul, bukan laluan yang salah menyimpang. Kerana rel kita, tuan-tuan, boleh jadi salah dan menyimpang. Kalau kita masuk lorong yang salah, salahlah kita. Lorong menyesatkan kita, lorong yang boleh membunuh keimanan kita, lorong yang boleh merosak amal kita. Kita masuk jalan itu memang akan hancur amal kita. Jadi kalau kita masuk rel yang betul, yang tepat, ikut kehendak agama, kehendak Islam, kehendak Nabi, kehendak agama kita, kehendak suci, kehendak iman yang suci, maka kita sampai ke penghujungnya. Kan hujung nanti ke mana kita sebenarnya? Hujungnya adalah jalan ke syurga, menghadap Allah dengan syurga menanti kita. Syurga melambai tangan kepada kita. Syurga memanggil-manggil kita. Syurga menunggu kita dengan penuh rasa seronok, sebab kita akan diletakkan sebagai orang-orang VVIP dalam syurga nanti. Wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Allah sebut dalam Quran, malaikat sambut kita. Salamun alaikum, sejahtera kamu, tibtum, bahagialah kamu dalam syurga menanti kamu ini. Jadi semua merupakan di antara perkara yang kita nak kena ingati dan kita nak kena sentiasa ingatkan sentiasa. Sebab kita dalam hidup tidak mahu kita golong manusia yang diabaikan oleh kelemahan kita sendiri. Contoh dalam Al-Quran, Allah sebut dalam satu ayat yang berbunyi, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Allah gambarkan segolongan manusia yang hidup mereka dalam keadaan tidak dilalaikan oleh harta benda mereka, dan dalam urusan jual beli tidak dilalaikan oleh semua itu. Mereka berharta, mereka berjual beli, mereka berpangkat, mereka cari nikmat rezeki, tapi mereka tak dilalaikan. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Jelas, satu gambaran jelas Allah sebut kita Al-Quran, sifat orang beriman itu ialah tak dilalaikan oleh apa urusan mereka miliki dalam hidup. Kerana kita sebagai manusia, kita akan hidup dalam keadaan sentiasa ke arah untuk mencari sesuatu dalam hidup kita. Harta, pangkat, kedudukan, demi untuk kelangsungan hidup. Dan dalam agama tidak salah kita cari harta yang banyak. Larangan tidak ada melarang kita untuk berharta benda sebanyak mungkin, tak ada masalah. Larangan tidak ada, bahkan kita dibolehkan mencari harta sebab itu merupakan rezeki yang menanti kita sebenarnya. Ya.
Allah jadikan harta sebagai rezeki pada kita. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Memang kemahuan kepada dunia itu adalah keindahan dalam hati manusia. Harta, pangkat, rezeki, anak pinak, ramai macam-macam. Tapi persoalannya ialah, yang kita paling takut ialah kita tenggelam. Ditenggelamkan oleh hasutan nafsu syahwat kita dan syaitan yang masuk kita. Hingga jadikan kita lalai dalam kita cari harta, kita lalai. Cari pangkat, kita cuai. Cari dunia, kita diabaikan oleh nafsu sendiri. Ini yang kita tak mahu. Sebab proses ini, tuan-tuan, datang daripada dalaman kita juga. Yang membawa kita kepada jalan-jalan yang menjayakan kita dengan ilmu amal, dalaman kita juga, bukan yang luar. Mana hati kita. Hati juga boleh dipengaruhi syaitan durjana. Hati yang sama juga boleh dimasuki oleh keimanan ketakwaan. Hati yang sama. Hati yang sama boleh dirasuki oleh syaitan kesyahwatan yang jahat. Hati yang sama boleh juga dimasuki oleh keimanan yang kental dan kokoh padu. Hati kita tidak dua dan tiga, satu. Innal qalba yasda. Hati boleh jadi bekal, kata Rasulullah. Tapi hati yang sama boleh jadi bersih dan suci. Jadi dalam hal ini sebab Nabi SAW ingat kepada kita, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam dada kamu, dalam jasad kamu ada seketul darah yang pekat, darah yang beku. Nabi kata apa? Ala wahil qatul hati. Idza salahat, bila hati itu baik, salahal jasad kullu. Bila hati baik, semua akan jadi baik. Tapi kalau hati dah rosak, semua akan rosak. Di sini melambang kepada kita apa, tuan-tuan? Nabi nak sebut kepada kita bagaimana hati yang sama itu boleh diresapi dua keadaan berbeza. Lepas kita merasakannya. Contoh kita ambil, ya, kita boleh merasakannya saat kita baca Quran, kita bertasbih, kita bertahmid dengan penuh rasa gembira pada surah ke surah, ayat-ayat, daripada zikir ke zikir, tasbih, tahmid, alhamdulillah, kemudian sambung dengan subhanallah, Allahu akbar. Kita baca surah Al-Quran, satu ayat ke ayat lain sampai bersurah-surah contohnya. Itu apa tandanya? Ketika hati kita sedang bersih, insya-Allah, hati kita sedang hidup, bercahaya, dicahayakan oleh bacaan Quran tadi, zikir, tasbih, tahmid, ataupun usaha kita untuk buat kebaikan, bersedekah derma, infak dana sebagai contoh, kita keluarkan sebanyak mana kita nak keluarkan, maksimal ataupun minimum hasil pada usaha kita. Itu apa tu? Ketika itu hati kita bersih, suci, dalam keadaan tahur, bersih sungguh-sungguh, sebab kekuatan itu datang melalui amal kita yang soleh tadi. Tapi hati yang sama akan juga dimasuki oleh rangsangan-rangsangan yang jahat, yang buruk. Kita mengumpat, kita mengeji, kita mencela, kita menipu, kita dusta, kita bohong, cakap tidak betul, cakap benda yang palsu, benda-benda yang berunsur kepada kejahatan, menyebarkan berita-berita yang buruk. Kita buat benda-benda keji tanpa cuai, kita buat benda-benda yang bersifat maksiat, dan kita berani buat benda-benda buruk secara terbuka, tak terbuka. Itu apa tanda ketika itu? Kita rosak. Hati kita sudah diresapi oleh kejahatan syaitan, dalaman kita sendiri, bukan orang lain. Kita yang jadi cipta masalah, kita yang buat melakukan. Ya, kita berbohong, kita dusta, kita menipu, kita buat maksiat, kan hati kita rosak. Maka resapan hati kita berlaku dalam keadaan dia masuki oleh kejahatan nafsu syahwat. Dan ini yang kita paling takut. Menyebabkan dua keadaan itu berbeza. Yang itu heret kita kepada syurga, pimpin kita ke syurga. Yang ini akan heret kita ke neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak cipta sebuah kehidupan yang Allah sebut dalam Quran. Siapapun kita, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Kita dalam apa yang kita miliki hidup, harta, kekayaan, pangkat, rezeki yang banyak, kehebatan dunia kita miliki. Tapi kata Allah, tidak pernah mereka itu lalai, dilupa daripada apa? An zikrillah, daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak. Bila kita tak ada kelalaian dalam ingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu juga kita bersih, tenang, bahagia, selesa, damai, menyeronokkan, sehingga jadikan kita tidak akan merasa kepayahan dalam kehidupan. Ada orang, insya-Allah harta tidak banyak, harus kita rezekikan dia harta banyak, tapi kan hatinya bersih, tenang dia,
Sekalipun banyak masalah hidupnya daripada sudut kekangan-kekangan itu, memang ada. Tapi jiwa tetap ada ketenangan. Sebab apa? Dia ada sifat ma'iyatullah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat ma'iyatullah bersama Tuhan. Dan dia tahu ia hanya berpegang kepada Allah dengan penuh keyakinan tanpa berganjak walaupun setapak, walaupun seinci daripada tapak-tapak hidupnya. Dia warnakan hidup dengan keimanan. Hatinya dibajai dengan ilmu. Hatinya disinari dengan cahaya iman. Hatinya disemai benih dengan kebaikan-kebaikan. Pahala dicari. Sebab itulah menyemai benih hati dengan pahala itu penting dalam kehidupan beragama kita. Sekali pahala itu kecil. Kecil pahalanya, tak banyak, tetapi kesannya ada kepada hati kita. Kita akan semai benihkan dengan kemuliaan amal, hati kita akan bercahaya. Ibarat sebatang pokok yang kita sirami air yang secukupnya, walaupun tak banyak, beri air yang cukup, kemudian bajai dia, pokok itu akan membesar dan menghasilkan buah yang cukup baik satu hari akan datang. Tidak setahun, 2 tahun, mungkin lebih pada itu, wallahu alam. Ada yang pokok mungkin sebulan 2 bulan menghasilkan buah. Mungkin 3-4 tahun, setengah-setengah pokok yang besar, contohnya. Tapi kesannya ada. Sebab dibajai oleh warna, dibajai oleh baju-baju yang berkualiti, oleh air yang cukup. Ada hasilnya. Itulah ibarat kita punya hati, tuan-tuan. Dah kita semai benih dengan ilmu, kita bajai dengan kebaikan, kita warnakan dengan warna-warna amal salah, kita airi dengan baik benda yang baik dalam hati kita. Mana mungkin hati kita akan rosak, hati kita akan membawa kita kepada kejahatan, keburukan. Tidak. Ada kekuatan. Tapi kalau tak diairi dengan keimanan, tak dibajai dengan amal soleh, tak diwarna dengan amal kebaikan, maka masuk apa dia? Syaitan. Dalam kita juga akan heret kita kepada kejahatan. Sikit kejahatan berboleh sikit kadang-kadang. Tapi lama dia membukit, dia menggunung. Akhirnya kita tenggelam terus. Hati dah mati, jiwa sakit, akan tenggelam. Ini kita paling takut. Jadi hal ini kata Nabi SAW, Nabi sebut antara kepentingan kita dalam kita jadi orang berilah, kata Nabi SAW, sebaik-baik harta ialah orang yang baik. Al-mar'us salih. Al-mar'us salih mana seorang manusia yang salih. Al-mar'u seorang insan, as-salih yang salih. Jadi kita proses ini, tuan-tuan, proses yang tidak pernah ada sempadannya. Sebab tu kita kena yakinkan di kita bahawa proses beramal, proses mencari ilmu, proses mencari pahala, proses meraih redha Allah SWT, proses membetulkan kehidupan kepada yang lebih baik, daripada yang baik, kepada baik, kepada buruk, kepada kebaikan. Dia satu amalan yang tidak pernah mengenal masa waktu tempohnya. Dia akan terus berterusan. Batu blueprint dalam agama ni, dia akan menjadi amal yang berterusan sampai ke mati. Dia tak ada. Sebenarnya kalau kita nak bincang tentang amal kita, memanglah kita boleh sebut jangka panjang, jangka pendek, short term and long term. Kita sebut macam kita merancang macam-macam urusan dunia, ada short term, long term kan, tempoh 3 bulan, tempoh setahun, tempoh 3 tahun contohnya. Tapi dalam agama, dalam bab ibadat ini, kalau kita nak kaitkan short term pun boleh, tetapi sebenarnya kita kena bercakap long term, jangka masa panjang. Mesti ke situ. So, kalau kita berbincang jangka masa pendek, kita beramal sebulan saja. Ambil batu serahlah. Kalau rajin aku sambung. Aku nak beribadat untuk 6 bulan. Masuk bulan ke-7, kalau rajin sambung. Tak boleh macam tu. Kita kena ada blueprint kita yang long term. Dan kita pun jangka panjang tu bukan setakat masa dunia. Kita nak bawa kepada akhirat sana. Nak bawa kepada alam barzakh, merentasi alam barzakh, kemudian sampai alam mahsyar, sampai kepada pintu syurga Allah Azza wa Jalla. Ala babil jannati, kepada pintu syurga. Ini kita punya blueprint. Bahawa orang beriman, orang beragama bertauhid, dia tidak sama dengan orang tidak beriman dan berilmu. Dia punya long term, dia punya kepanjangan perancangan itu, kepanjangan yang jauh. Sebab tu saya sebut sebagaimana ini pandangan saya lah, saya berfikir macam tu. Sebab tu kenapa kita dalam doa kita, dalam kita baca doa surah Al-Baqarah itulah, tuan-tuan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, daripada ayat 200 Al-Baqarah hingga 202 itulah. Kita sebut
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita bila kita baca doa tu, kita akan gabungkan sekali. Kita gabungkan ketiga-tiga unsur penting. Rabbana atina fid dunya hasanah, rezekikan kami hidup dunia yang bahagia. Wa fil akhirati hasanah, rezekikan kami hidup bahagia di alam mahsyar. Wa qina adzabannar, jauhkan kepada api neraka. Kita gabungkan, tak ada orang hanya semata-mata doa pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, aku nak dunia saja. Akhirat biar dulu, kemudian neraka syurga biar dulu. Tak ada. Kita akan letak satu long term kita punya projek, kita punya prospek sampai long term ke mana? Sampai kepada waqina adzabannar, aku tak nak aku ni dibakari oleh api neraka-Mu ya Allah. Aku terhalang daripada api neraka. Syurga lah tu. Maksudnya kita long term kita ke sana. Syurga. Perjalanan kita daripada alam dunia, alam bumi ke syurga tak tahu berapa lama lagi. 1000 tahun, 2000 tahun, kita tak tahu. Bukan juta tahun lagi. Tapi bila kita meninggal dunia saja, sekalipun kita duduk dalam kubur 1000 tahun lah kata 1000 tahun, tapi long term kita ke syurga kita nak. Dan kita minta dunia lagi macam tu. Kita projekkan amal kita sampai ke situ. Dapat insya-Allah. Dapatlah. Allah tidak akan jadikan kita ahli neraka dengan izin Allah sebab kita ada kekuatan amal kita tadi. Hati kita bercahaya, amal kita konsisten, ibadat kita ada kesungguhan, tulus ikhlas dalam hati kita ada dalam kita beramal. Apa amal kita buat kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kerana orang, kerana Allah Azza wa Jalla, kerana manusia. Jadi proses itu tuan-tuan, proses yang begitu jauh, dan inilah di antara kekuatan kita. Sebab itulah sebutkan tadi, kita takut kalau hidup ini kita dalam keadaan tulhihim, dilalaikan nafsu syahwat kita, dilalaikan oleh harta benda dunia kita, lalaikan oleh masa kita. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi, Imam Suyuti rahmatullah, dia kata apa? Antara kelalaian kita yang paling menakutkan ialah masa kita sendiri, iaitu waktu kita. Itu faktor kelalaian paling menakutkan. Sebab apa? Waktu dan masa milik kita. Milik kita lah, kita yang bernafas. Milik kita lah, milik Allah Azza wa Jalla. Tapi kita miliki sekarang. Pagi ke petang, petang malam, Allah beri. Ya, milik kita lah kan. Tapi kita lalai untuk habiskan masa itu dalam kebaikan. Itu yang paling menakutkan, kata Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullahi alaihi. Sebab itulah maka binasa manusia kerana masa yang disalahguna pakai. Binasa manusia kerana apa? Umur yang salah guna pakai. Dia munasabahlah bila sampai di alam mahsyar nanti, alam barzakh nanti, Allah akan alam mahsyar, bukan alam barzakh, alam mahsyar, alam perhimpunan nanti, Allah akan tanya an umrihi fi ma afnah. 4 soalan utama. Salah satu apa kata Allah Azza wa Jalla, Nabi sebut an umrihi fi ma afnah, tentang umur kamu, ke mana kamu dah habiskan. Afnah dengan mana kamu dah habiskan, ke mana umur kamu. Maka umur itu adalah masa, umur waktu, umur timing dalam kehidupan kita, daripada pagi ke tengah hari ke petang, petang ke malam, seharian itu adalah masa. Umur kita pun ke mana dihabiskan. Fima afnah, ke mana kamu telah habiskannya, daripada saat ke minit, minit ke jam, jam ke jam ke hari, hari ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu sampai kau mati dalam usia sekian-sekian, 70, 60, 80 contohnya, 55, 33 contohnya. Ke mana dihabiskan? Ke mana dihabiskan? Ke mana dihabiskan? Jadi kita nampak tuan-tuan, persoalan utama ialah tentang umur usia kita. Sebab apa? Sebab itulah sesuatu yang boleh menggugurkan nilai taqwa kita, boleh musnahkan nilai keimanan. Kata Imam Asy-Syaukani, maka jagalah usia dan amal kamu. Kata Imam Asy-Syaukani, ihfaz bi umrika wa bi amalika, jagalah umur kamu dan amal kamu. Sebab itulah amal dan usia kita kena cerakinkan. Kita nak kena kena letak dalam satu pasak penting untuk dia sentiasa dalam keadaan ada kemuliaan kebaikan, umur dan amal kita. Sebab umur amal tuan-tuan satu benda yang melekat. Tidak mungkin kita beramal tanpa umur, dan tidak mungkin ada umur tanpa kita beramal. Sepatutnya ada umur kita beramal, dan ada amal umur kita jaga. Itu kekuatan kita. Sebab itulah dalam hal ini adalah suatu yang lebih munasabah kalau kita boleh sebut kepada diri saya sendiri,
kita nak kena sentiasa hidupkan suasana, prosesnya ke arah kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesannya pasti tidak akan mengecewakan kita, kerana hasilnya ialah kita akan menikmati, menghayati, merasai satu tahap kehidupan yang Allah redai kepada kita. Bukan saja di alam barzakh nanti, alam asyar nanti, alam bumi ini lagi. Ada faktor ketenangan di sebalik itu. Tidak ada faktor keserabutan yang melampau. Sebab dalam hidup ini tuan-tuan boleh jadi kita ada keserabutan yang melampau. Ada sesuatu yang kita rasa macam dah hilang arah, hilang tuju. Yalah, kita faham ada orang Allah uji dengan ujian yang berat. Saya pun sementara live tadi pun baca satu berita yang rasa di hati pun berdebar jantung kencang juga. Seorang hamba Allah, seorang lelaki dalam FB pagi ni, dalam internet pagi ni, daripada BH Hotline ke saya rasa tadi, ataupun Sinar Online. Lelaki 43 tahun, 40 tahun lebih kurang. Paksa tinggalkan pekerjaan, isterinya dah mula koma ataupun stroke. Sedang sebelum tu anaknya OKU umur 19 tahun. Isteri dalam tempoh start pada Mei tahun lepas dah mula stroke. Cakap pun tak boleh, tak kenal orang pun. Suami terbeban dengan isteri yang dah stroke, anak yang OKU. Ada berita ni. Kalau saya boleh simak balik, saya tak sempat nak simak, tapi ada cerita tadi. Ya, ada orang diuji, Masya Allah. Itu satu contoh ujian. Beramai lagi ujian yang banyak ujian. Ya, benar. Kita pun rasa ujian yang timbul oleh sahabat kita ini satu ujian yang berat untuk dipikul, dan beliau pun kata tertekan, terdesak macam-macam. Kita doa kepadanya kebaikan dan kita perlu bantuan dengan kadar kita, insya-Allah. Insya-Allah ada di punya nombor akaun. Tuan-tuan sekalian, tapi nak cerita kepada kita, manusia ada peringkat ujian masing-masing. Saya ada ujian. Kalau tidak sampai sakit terlentang sampai hari ini pun alhamdulillah sihat, tapi ada ujian mendatang hidup kita. Perasaan, jiwa, sepenuh amalan contohnya. Manusia ini memang tak uji pada ujian. Tak kira siapa. Tapi yang penting kepada kita ialah kita dengan Allah tak putus hubungan. Ma'iyatullah. Itu yang utama. Ma'iyatullah maknanya kita bersama Allah Azza wa Jalla. Dengan konsisten. Jadikan kita keadaan berpegang sungguh kepadanya. Bab ibadat, waktu dan umur. Bab amalan kita. Bab hati jiwa kita, perasaan kita. Istiqamah kita berilmu beramal. Ini penting. Kerana punca segala kejayaan Allah yang akan beri. Dan punca kepada segala ujian Allah pun akan beri. Dia juga yang boleh menolak segala benda yang buruk. Allah ganti kemenangan, kebaikan. Tapi kita berjalan itu di mana? Saya ajak diri saya, bukan ajak tuan-tuan. Ajak diri saya, tuan-tuan. Ini proses utama kita. Dan bila ini berlaku secara konsisten, kita menjaga ilmu, jaga amal, jaga iman, jaga umur kita, bermakna kita sedang mencetak perjalanan yang sejahtera. Dan paling tidak kita sebut dalam bahasa mudahnya, sedang merintis kepada jalan husnul khatimati. Penyudah yang baik. Bukan maksud mati itu segala-gala, tapi belum mati ini, segala-gala bermula dengan amal kita yang soleh. Penutup kita daripada hidup ini, daripada pagi ke petang, malam ke siang, siang ke malam, amal soleh. Bukan saja mati padahal kita mati, tapi di dunia lagi. Jam maghrib, jam isyak, sampai tengah malam, kita mula kebaikan. Tengah malam kita tidur kebaikan. Bangun awal pagi besok, jam belum subuh kita dah bangkit, pun bangun dengan kebaikan. Sehinggalah perjalanan kita pun kebaikan. Tidur balik pada malamnya, pun dengan natijah kebaikan yang kita konsisten dengannya, besok pagi. Tengok tuan-tuan, perjalanan kita macam tu. Maka kita nak istiqamah tu penting. Al-istiqamatu fil amali. Istiqamah dalam kita beramal. Dan istiqamah hatta dalam hati kita juga. Istiqamatu fil qalbi, fil qawli. Dalam ucapan hati, ucapan bibir, kena ada istiqamah. Dan fil amali, dengan secara fizikal kita, pelaksanaan amal kita istiqamah. Jadi, apa yang saya sebut pada pagi ini lebih kepada soalan, macam mana kita nak jadikan hidup ini di laluan yang betul. Laluan yang benar-benar memberikan kita titik-titik yang boleh jadi kita lebih tenang, lebih selesa, sekalipun ada musibah datang, tetapi kita ada nadi kekuatan. Al-ilaqatu ar-rabbaniyah. Hubungan ketuhanan. Maksudnya hubungan Tuhan. Bukan kita Tuhan je, salah faham.
hubungan ketuhanan sebagai hamba Allah yang akan tunduk, akan patuh. Apalagi kita dengan Allah tidak pernah kita lupa untuk berdoa. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Dalam hadis pada Abu Daud, Nabi ajar kita macam tu. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, tolong perelokkan aku dalam semua urusan hidup. Itu doa yang nampak biasa tapi luar biasa maknanya. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Itu sebahagianlah doa panjang, ambil yang tu pun okey madai. Sebab kita ada harapan dalam bentuk doa tadi kepada Allah Azza wa kita minta sesuatu yang benar-benar dengan tulus mulus kepadanya dengan penuh pengharapan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perelokkanlah aku ini dalam semua urusanku. Urusan apa tu? Harta, makan minum, kedudukan, pangkat, bersama keluarga, anak isteri, seorang-seorang dan masyarakat, luar masyarakat, di pejabat, di rumah, di jalanan, ke Jakarta, aku dalam masjid, luar masjid, ketika sembahyang solat. Kita minta Allah perelokkan semua urusan kita. Sekalipun ada ujian datang, tapi ujian itu jadikan kita lebih konsisten pada agama. Bukan yang kita paling takut, tuan-tuan, Allah uji kita, tersentak kita, akhirnya kita tak yakin dengan agama dah. Allah, aku buat baik pun Allah uji juga. Tak boleh macam tu. Aku jaga ibadat, Allah uji juga. Ini tak adil. Tidak. Kita tak nak macam tu. Kita nak ialah dalam ujian hidup macam mana pun, kita ada sifat ma'iyatullah. Ma'iyatullah kita ada bersama Allah. Meyakini, percaya, tunduk dan patuh. Sekalipun ujian datang, mudah-mudahan dengan kekentalan iman semangat kita yang tebal itu, Allah akan angkat pada kita. Sikit-sikit Allah akan buka pintu kerahmatan. Sikit-sikit Allah angkat kepada kita pintu ketidakselesaan kita pada ujian sakit penyakit. Allah akan angkat. Ini semua yang kita patut letak dalam hidup kita. Kenapa? Kerana Allah tidak pernah memungkiri janji kepada kita. Innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau yang tidak pernah mungkir janji kepada kami hamba-Mu. Tidak pernah. Maka janji tak ada kamus Tuhan, tuan-tuan. Mungkir janji dalam hal ini tak ada bagi Allah Azza wa Jalla kepada hamba-Nya. Dalam dia sudah beri dan nak beri apa saja, Allah tak pernah mungkir janji. Kalau mungkir janji itu kita manusia. Mungkin orang tu, mungkin orang ni mungkir dengan kawan kita, dengan kawan kita makan kadang-kadang, tipu kawan rapat kan berlaku. Dengan orang lain petah lagi, itu kita, saya lah. Tapi dengan Allah, Allah kata kepada kita tidak. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau ya Allah tidak pernah mungkir janji kepada hamba-Mu, kepada kita semua. Jadi ini merupakan satu pelambangan penting. Maka tuan-tuan, kesempatan pada pagi ini sekadar itu yang saya nak sampaikan dalam masa sekitar 40 minit lebih kurang lah. Lebih kurang 4 minit ataupun 30 minit terakhir ini. Hampir 40 minit. Apa yang penting adalah kita nak muhasabah diri kita dalam kerangka kita nak membina al-alaqatu at-tayyibatu rabbaniyah. Hubungan baik dengan Tuhan kita. Dan akhirnya kesan-kesan itulah menjanakan kita 1001 nikmat yang tidak pernah kering dia punya kemuliaannya, tak pernah terhakis kebaikannya, bahkan kita menikmati segala-galanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, untuk menjana lagi kekuatan iman amal kita ke arah menuju kepada kebaikan ini, jangan lupa untuk terus berinfak kepada dana untuk aktiviti ilmu surah An-Nur fasa 3 ini dengan nombor akaun Bank Islam ada itu tertera. Oleh kerana saya, apalagi kita sekarang sudah bulan Syaban, 2 minggu terakhir nak masuk bulan Ramadan, kita melatih kita untuk menyumbang derma. Dan hari ini di sudut program-program Ramadan sudah susut pihak surau, mereka minta untuk kita isi satu hari mungkin RM400-500 untuk tujuan buka puasa, ada RM1,000, tak tengok keadaan, kita masuklah tuan-tuan, ambil sebahagian daripada tempoh masa. Tak boleh sehari ambil 2 hari, tak boleh 2 hari ambil 3 hari, tak masalah. Tak boleh ambil 3 hari, ambil semua sebulan kita seorang. Itu hebat kan? Maksudnya kita ambil kesempatan untuk menyumbang, tak banyak sikit, tak sikit banyak, demi kerana Allah Azza wa Jalla, untuk menyuburkan lagi. Kerana kesuburan kita dengan bab kita menyumbang, tuan-tuan, dia bukan suburkan kita punya rezeki kehidupan harta semata dunia, tapi yang pasti dia akan suburkan kita dengan rezeki keselamatan di alam sana. Kan hasilnya nanti di pada masyarakat nanti, percayalah tuan-tuan, sesungguhnya kesan daripada kita punya infak itulah yang akan membuka pintu ke syurga Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling mudah sekali, dengan cara yang paling terbaik sekali, yang sama sekali tidak akan mengecewakan kita. Bahkan pada masa itu kita akan menerima hakikat bahawa amal kita akan kita lihat. Wa ma taf'alu min khairin
ya'lamuhu Allah. Dalam surah Al-Baqarah 197 Allah kata apa? Apa yang kau buat dalam hidup ini semuanya diketahui Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan tutup pintu kerahmatan, keselamatan daripada apa yang kita lakukan, daripada sudut kebaikan. Ini bab sedekah derma ni, infak. Ni sebab kita nak dekat musim Ramadan, kita cuba bermula sekarang, bukan tunggu Ramadan masuk. Sekarang kita dah mula dah nyumbang surau ni untuk iftar buka puasa, perancang mereka untuk buat program macam-macam, tadarus macam-macam, sebanyak surau. Kerana Allah bersabda kepada kita, Allah berfirman kepada kita dalam hadis yang sahih, dalam ayat sahih kata Allah Azza wa Jalla daripada surah Sabah 39, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi. Allah berjanji yang dia akan buka pintu rezeki kepada hambanya siapa dia kehendaki. Bila hambanya seorang yang suka belanja, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Bila kau belanja sesuatu kerana Allah, kerana agama, kerana kebaikan, Allah ganti balik dengan pahala, kerahmatan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan akhirat. Amin bil alamin. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bertemu lagi pada minggu akan datang insya-Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Terima kasih banyak-banyak kepada semua dan saya doakan semuanya dalam kerahmat Allah dan menanti saat Ramadan yang penuh rasa bahagia dengan izin Allah Azza wa Jalla. Umur kita panjang untuk terus kita beramal. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.